Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Ya, dalam hadis yang sama yang lain pula, ya, kalimah la ilaha illa ana ni ada, iaitu hadis bersabit dengan, ya, seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah, dan Allah berfirman dalam hadis kursi yang lain, iza qala al-abdu la ilaha illallah wallahu akbar qala yaqulullah azza wa jalla sadaqa abdi. Jadi la ilaha illa ana itu, ya, adalah hadis ni, la ilaha illa ana wa ana akbar. Dalam hadis tadi la ilaha illa ana, Allah kata juga, tapi dia kata apa? Sabaqat rahmati, aku yang memberi rahmat. Dalam hadis kursi yang lain, la ilaha illa ana wa ana akbar, akulah amat besar. Ya, dua hadis yang ada kalimah yang sama. Hadis dua-dua tu hadis kursi. Wa iza qala al-abdu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qala sadaqa abdi la ilaha illa ana wahdi, akulah yang maha esa. Kita kata zikir kita, ya, wa iza qala la ilaha illallah la syarikalah qala sadaqa abdi la ilaha illa ana wa la syarikali, aku ni Tuhan yang berhak engkau sembah dan kau syirik. Pergi lagi, wa iza qala la ilaha illallah lahul mulk walal hamdu qala sadaqa abdi la ilaha illa ana li al mulku waliyal hamdu. Itulah tuan-tuan, ya, bahawa Allah jawab dia Tuhan yang esa, dia Tuhan yang tak berhak disyirikkan, dan dia adalah Tuhan yang memiliki, yang layak dipuji, dan dia juga ialah, ya, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Jadi malam ni saya baca dua hadis kursi yang sama-sama dekat dia, ya. Jadi Allah kata sabaqat rahmati lah hadis ni. Ya, dia yang berhak disembah kerana dia banyak memberi. Dia panggil apa? Dia panggil rahmat. Memang tuan-tuan, kalau kita lihat keadaan sekarang, kita yang paling banyak menerima rahmat, ya, keadaan sekarang ni kan, kita lah. Jadi biarlah kita jadi orang yang bersyukur, jangan jadi orang yang kufur nikmat Allah. Itu yang paling penting. Kalau kita kufur, maka Allah kata ghadabi itu maknanya aku marah, aku hantar benda yang kecil saja yang tak nampak, yang sibuk sehari dua ni, nama dia virus, ya, nama macam-macam tuan-tuan kan. Maka faman syahida alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah dakhala jannah. Itu saja. Kita pegang dengan dua kalimah ini, kita jaga. Dan hadis lain kata kita suka mari majlis ilmu. Riwayat daripada Abu Hurairah, ya, siapa suka man salaka yaltamis, siapa suka mari ilmu, maka Allah kata dalam hadis kursi itulah hadis Nabi kata dakhal jannah juga, masuk surga. Kalau kita lihat orang-orang dulu, ya, zaman-zaman bapa-bapa kita dulu, dia tak ada majlis ilmu, tak ada. Dia ada majlis zikir. Dia zikir tuan-tuan. Masa ni tak habis lagi ni. Tak habis, panjang. Sebab semua zikir-zikir lepas pada solat dia amal belaka. Ya, sampai kepada walillahi ma fis samawati wa fil ard. Qulillahumma malikal mulku tu'til mulka man tasha. Amanar rasulu bima laqad ja'akum. Ingat tak dulu? Tiga kul dia baca, Fatihah dia baca, Subhanallah dia baca, Alhamdulillah Allahu Akbar, tutup dengan la ilaha illallah, baru habis.
Dulu zaman kita budak-budak dulu, di surau saya, surau tuan-tuan pun sama. Sekarang semua shortcut dah. Kenapa? Sebab nak raih majlis ilmu. Sebab itu katanya Muaz bin Jabal, majlis ilmu itu hasanah. Hasanah ni maknanya dapat satu tapi 10 ganjaran. Satu pahala tapi 10 ganjaran. Itu nama dia majlis ilmu. Majlis zikir pula, tuan-tuan, tadi dah baca satu hadis. Yang kita tahu bahawa malaikat pergi round, pergi pusing, cari majlis-majlis zikir sampai Allah tanya. Apa Allah tanya? Mu pergi mana? Aku pergi satu majlis orang yang menyebut-nyebut namamu. Dia sebut nama aku, dia kenal ke aku? Dia pernah tengok ke? Tak pernah tengok. Bagaimana kalau dia tengok aku? Kalau dia tengok engkau, ya Allah, dia akan zikir berterusan, tak berhenti-berhenti. Itu hadis. Bagaimana pun, ya, Allah kata dakhalal jannah. Maka malam ni kita juga berdasar pada majlis ilmu yang Muaz bin Jabal kata, iaitu majlis ilmu itu ibadah. Kita mari duduk dengar ni, walaupun hanya duduk bebas, duduk di mana-mana, ini juga sebahagian daripada majlis ibadah. Jadi apabila kata majlis ibadah, hadis lain kata para malaikat di laut, para ikan di laut pun mendoakan kita. Maka apabila kita kata majlis ilmu, kita juga nak tengok, nak faham apa itu dikatakan ilmu. Ilmu dalam bahasa Arab diterangkan melalui istilah, iaitu al-ilmu ataupun al-ma'rifah ataupun as-su'ur. Makna dia kesedaran. Tetapi pada pandangan dunia Islam, istilah ni terdahului adalah al-ilmu, al-alim, al-allam, allamahul bayan. Itu makna ilmu. Maka mengikut tiga kita nak cerita mana ni. Satu nak cerita fadilat ilmu, satu nak cerita ciri ilmu, satu nak cerita kelebihan ilmu. Dan ilmu itu sendiri apabila kita duduk dalam majlis ilmu. Tiga kita cerita sekaligus. Pertama nak cerita tadilah bagaimana, ya, Muaz bin Jabal kata ilmu itu sebagai tasbih. Kita majlis ilmu ni kata Muaz bin Jabal umpama tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gitu ilmu ni. Tasbih ni satu. Kita mari dapat satu, esok dapat satu, lusa dapat satu. Walaupun yang dicakap tu banyak, tapi cukuplah sekali mari dapat satu. Yang pentingnya ilmu itu kita amal. Itu paling penting, ya. Dapat berapa pun tak amal tak penting. Yang penting tu paling kita amal ilmu tu. Apabila kita amal, maka ilmu dan amal itu dia bersepadu. Dia tidak asing. Ilmu duk kat lain, iman duk kat lain, amal duk kat lain. Tidak, dia sekali. Dia bergerak serentak. Sebab itu katanya para sahabat, ya, ilmu yang kita belajar ini ialah dipanggil roh ibadah. Banyak orang-orang yang beribadah, ibadah dia statik. Dia kata dulu dia gini kan. Dia duduk kat pondok 20 tahun. CJ dia mumtaz. Dia pernah jadi tu, jadi ni. Bekas Bilal, bekas imam, bekas macam-macam dah. Tapi tengok dia gitu ya. Kita tengok ibadah dia. Kenapa? Dia hanya cerita pengalaman dia, tapi dia tak cerita amalan dia. Banyak orang cakap bab pengalaman tak, tapi kita tak nampak dia punya amalan. Itu ilmu ni. Maka katanya Ali karramallahu wajhah. Cibu Ali pula. Gitu malam ni. Ali ni tuan-tuan tahu, dia sahabat Nabi tapi menantu. Dia ni pula anak angkat Nabi. Dia ni sepupu, khalifah lagi. Karramallahu wajhah, banyak jasa.
sampai Nabi iktiraf dia apa? Yang Ali ini adalah kunci ilmu. Kunci. Nabi kata, aku ni gedung ilmu, kuncinya duduk dengan Ali. Apabila kunci gedung duduk dengan orang tu mesti tahu dah apa ada pengisian kat gedung je tak. Kita pergi beli kat supermarket, hak buka supermarket tu, hak buka gedung tu, dia tahu kat mana barang-barangan. Kita pergi tempat librarian, orang hak jaga library, dia tahu buku duduk kat mana. Makna Ali pun ada juga cerita tentang ilmu ni. Sebab ada orang tanya dia, ya, apa beza ilmu dengan harta? Ni, tuan-tuan, mula-mula Adam turun ke bumi dulu, adakah Allah kata ke Adam, Adam, ini banglo untuk kau tinggallah sini? Tak ada. Allah tak pernah pun memperkenalkan rumah banglo ke Adam. Cuma Allah kata wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Mu duduk di dunia ni, mu kena ada ilmu. Adam kata gitu, Allah kata ke Adam. Kita pun sama. Nak duduk dunia ni kena ada ilmu. Malud dunya ka'annaka ta'ishu abadan. Mu nak hidup lama 1000 tahun, mu kena ada ilmu. Mu nak hidup esok dah mati pun kena ada ilmu. Ilmu nak dunia, ilmu berkait dengan harta. Ilmu bersabit dengan hidup dunia nak mati. Ilmu bersabit dengan bagaimana nak hidup dunia yang kedua. Nama dia walal akhiratu khairul laka min ula. Walal akhiratu khairul wa abqa. Tak boleh mati dengan itu. Tak boleh beribadah dengan itu. Kita beribadah ni bukan pak curut, bukan taklid. Ibadah kita ialah ibadah ikut apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ni bulan Rejab ni, kita solat tu, ilmu solat tu, praktikal tu, Nabi ambil pada langit. Nabi tengok bagaimana para malaikat di langit solat. Ada yang solat hanya takbir saja, takbir. Ada yang rokok saja, sujud saja. 13 rukun tu, beribu-ribu, ratusan ribu di Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur. Nabi tengok. Semua hak Nabi tengok itu terkumpul dalam solat kita. Kita boleh solat dalam masa 2 minit, seminit. Betapa cepatnya kita. Sedangkan diorang tu di Baitul Ma'mur, kalau yang sujud sampai kiamat. Malaikat yang rokok sampai kiamat. Kita hanya 2 minit, 3 minit. Tapi kita bukan hanya buat gitu dengan cara dengar, tapi dengan cara Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Belajar ilmu apa? Ilmu fiqh melalui kepaduan solat tadi. Maka itulah dipanggilnya bahawa ilmu yang kita belajar itu warisan dari Nabi. Hak kita belajar ni peninggalan Nabi. Nabi tinggal hanya Quran dengan hadis. Dia tak ada harta, tak tinggal harta. Tak payah nak diparaidkan dia, kan? Sebab harta tak ada. Tapi harta yang paling mahal Nabi tinggal ialah ilmu pada kita. Ilmu yang ada inilah yang kita boleh buat harta. Ilmu yang kita ada ini, maka kita boleh buat harta. Baik, manakala harta pula, katanya apa Ali karamallah, kalau kita ada harta, tak jaga harta, kita sombong takabur dengan harta, maka harta itu jadi apa? Jadi peninggalan Qarun pula dah. Kenapa dibanding dengan Qarun? Sebab Qarun ni menteri Fir'aun. Fir'aun beli Qarun
jadi duduk di istana dia, jaga duit dia. Maka perangai Korun ni tuan-tuan sama dengan perangai Fir'aun. Perangai menteri dia dengan ketua menteri dia, presiden dia serupa. Kenapa? Takabur. Ada harta takabur. Sedangkan harta itu apa? Harta itu adalah dia panggil apa? Dia panggil keperluan. Harta ni, hak kita ada ni panggil keperluan, ya. Dan harta bukan matlamat, bukan tujuan. Ingat, harta bukan tujuan. Tuan-tuan, Allah jadi kita ni, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadi engkau ni untuk mengabdi padaku. Nak abdi pada Allah, kena ada harta, kena ada ilmu. Tapi harta itu bukan tujuan, hanya keperluan hidup sementara tinggal pada orang lain. Al-malu wal banun zil hayatid dunia. Tuan-tuan, harta anak pinak sementara, dia hanya perhiasan sementara. Jadi hak milik orang lain. Kata siapa? Kata Ali Karamallah. Masya Allah, tuan-tuan. Itulah tuan-tuan, ya, ilmu dan harta. Manakala ciri ilmu pertama ialah ilmu ini ialah merupakan adalah mutlak, milik Allah yang mutlak. Kita ada ilmu apa pun tuan-tuan, sandar dengan hak Allah. Kita ada ilmu apa nama engineering, kita kata belajar sampai PhD, kita tak boleh kata hak kita, hak Allah. Kita pandai menyusun bangunan-bangunan semua tu, baik besi, baik batu, baik apa tu, itu semua hak Allah. Sumbernya hak Allah. Kita tak boleh nak buat bangunan pasir, kita beli, cari hak Allah. Besi hak Allah. Ilmu nak bina pun hak Allah, tuan-tuan. Maka kita semua buat kerja bismillahirrahmanirrahim, barakahnya kerana Allah beri. Ini ilmu ni, ya. Kalau ilmu agama lagilah mutlak. Tak boleh kita kata, oh Quran ni gini, kita boleh. Ada orang kata Quran ni kenapa tak dimodernkan? Makna dia kata Quran ni klasik. Dia macam baca buku klasik. Ada tuan-tuan, semalam saya mengajar Putrajaya. Dia kata, kenapa ustaz ada orang kata Quran ni tak dimodernkan? Maknanya Quran ni macam baca kitab-kitab klasik, maka perlu diubah. Masya Allah, Allah jamin tuan-tuan, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Tuan-tuan, Quran ni kalam dia, kita kerja baca, Allah jaga. Kalau Allah tak jaga, lama dah punah tuan-tuan Quran tu. Ni orang Yahudi lama dah baiki, kitab-kitab dia semua dah punah. Taurat, Injil, Zabur. Quran tidak. Itu jaminan Allah, wa inna lahu lahafizun. Allah cabar pula, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Dah mu hebat, mu gedebe sangat, mu kata mu pakar bahasa, pakar sastra, pakar lurah, pakar macam-macam, mu buat satu ayat. Itu Allah cabar. Hak tadi Allah jamin. Tuan-tuan? Maka jawab kepada kawan tadi, kenapa Quran ini tak dimodernkan? Seolah-olah kita baca Quran ni, kita duk baca barang klasik. Tidak. Quran bukan barang klasik. Dia ni kalam fi kulli zaman wa fi kulli makan. Dia ni. Maka itulah ilmu, nama dia ilmu mutlak, yang bukan mami, bukan pakai tiru-tiru, bukan tiru, bukan pakai design-design, bukan pakai ciplak. Tuan-tuan, banyak orang dapat nama kerana ciplak.
tiru-tiru. Ini tidak tiru. Kalam qadim. Tuan-tuan perasan tak? Nabi naik ke langit, dia tengok bagaimana kalam Allah ditulis. Kalam Allah ditulis, duduk di Lauh Mahfuz Baitul Izzah, turun langit dunia, turun ke Nabi secara mutawatir, mutlak. Tak boleh pakai nak di moden lagi. Saya sangkal benda ni bukan sangkal pakai mulut, pakai hujah Al-Quran dan hujah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru nampak tuan-tuan, pentingnya kita mari majlis ilmu. Bukan hanya berada di papan-papan pamphlet majlis tu majlis ni begitu. Tuan-tuannya nombor satu. Manakala Nabi kata, kalau kamu nak mari majlis ilmu ni, biarlah kamu dapat 5 perkara, kamu buang 5 perkara. Mu mari majlis ilmu, Nabi kata, kamu hilangkan sifat syak. Jangan main. Kita ni banyak syak ni soal, ragu-ragu, waham, was-was, zon. Syak ni atas dia ialah ragu-ragu. Sifat siapa ragu-ragu ni? Sifat syaitan. Sifat syaitan. Dia bubuh ke hati kita ni, sentiasa ragu-ragu, syak, was-was. Tu kerja syaitan. Sebab tu ya muqallibal qulub, Tuhan yang membalik-balikkan hati, sabit qalbi ala dinika. Kita mari dengan yakin. Tak cukup dengan yakin. Berapa lama nak yakin? Dengar semalam dengan dengar hari ni dah tak yakin. Baca semalam dengan baca hari ni tak yakin. Pergi hak ni yakin, dengar hak ni tak yakin. Maka kita tingkat sikit dengan ainul yakin. Tengok sendiri. Lepas tu kalau orang buta tu hak Johan tilawah tu, kenapa dia yakin? Sebab dia sami'na wa ata'na. Dia dengar dengan yakin, dia taat dengan yakin. Salat ghufrana, dia ampun dengan yakin. Tu orang buta tu markah penuh. Baca Quran hanya pakai brain, pakai rasa. Kita tengok kan, dia tidak. Sebab apa tuan-tuan? Dia pergi ke tingkat yang ketiga, nama dia hakul yakin. Ini penting. Biar kita mari malam ni, ustaz-ustaz mana kita dengar, penceramah mana, semua sumber sama, kita jadi orang yang yakin. Jangan jadi orang syak wasangka, ragu-ragu. Dapat hujah baru, mari hak baru, dah ragu-ragu. Tak kena tuan-tuan, bertentangan dengan hak Nabi kata. Maka kita lihat pula bagaimana Muaz bin Jabal kata. Muaz bin Jabal kata, ya, ilmu itu jihad. Jihad. Tuan-tuan, mana tak jihad? Start nak mengaji, mula ada cabaran. Tuan-tuan, sungguh start nak belajar, ada saja halangan. Tengok TV, filem Korea 3 jam tak apa. Ni start azan, mulalah cucu menangis, anak menangis. Start maghrib, bini kata gas habis, gula tak cukup. Tadi berjam-jam duduk tak sebut pun gula ikan. Ni start maghrib, kedai nak tutup, macam katu mari beli. Ni kerja siapa tuan-tuan? Kerja setan yang menguji kita. Ini nama jihad. Tapi ingat, orang-orang Yahudi kata jihad ni jahat, jihad ni jahil. Jihad jahat dan jahil. Ada orang nak jihad tapi jahil, ada orang nak jihad tapi jahat. Bukan gitu. Lawan apa yang ada atas body kita. Ni
Lawan orang lain boleh. Pergi melerak sempadan, angkat senjata tembak, habis. Tapi lawan atas body kita, jangan cakap tuan-tuan. Payah. Payah. Ni nak lawan atas body ni. Lawan apa? Lawan penyakit lama. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hutang lama tak habis, tambah lagi hutang baru. Penyakit lama tak settle, mari penyakit baru. Ni lah tuan-tuan, inilah jihad. Sebab itu jihad itu dia panggil bersungguh-sungguh. Jihad itu dia panggil perit. Berdiri cerang panas berjam-jam, perit, tak bergerak. Jihad itu lawan. Dalam konteks kata mujahadah. Tapi tuan-tuan, hak Nabi kata bukan situ lagi. Ni, lawan kat sini. Lawan penyakit kamu yang ada di hati kamu, di kepala kamu, di body kamu. Kalau kamu lawan tu, baru kamu berlawan Yahudi. Contoh tuan-tuan, kita jumpa orang, kita tanya dia, kenapa kamu tak pergi solat? Dia kata apa? Malah pergi, Pak Imam baca tak betul. Dia sebenarnya bukan soal Pak Imam, soal dia malah. Tapi dia letak pada orang lain. Penyakit lama dia malas, tapi letak orang lain. Ini tuan-tuan perlu lawan. Ni, kenapa kamu tak pergi solat? Aku tak ngam dengan AJK tu. Dua, menyalahkan orang. Bukan soal tak ngam, memang perangai dia semua tak ngam dengan orang. Tuan-tuan, ini penyakit lama ni, kan? Kita tanya pula, kenapa kamu tak pergi solat tu? Oh, I'm busy lah. Orang gaji berjuta, kadang-kadang dia boleh mari solat. Tuan-tuan, baru ni saya ceramah di Masjid Noh Surau kat King Rara. Jauh tuan-tuan kan? Jauh. Tapi bagi saya tak jauh. Hamba Allah yang keluar daripada kebun dekat Semenyih tu, dalam dekat kampung pasir tu, balik dengan highlight, pecut highlight dia sampai kat surah Kirara, tukar kain turun azan. Saya terkejut hamba Allah ni. Saya kata, dari mana? Di kebun dia dekat kampung pasir tu, ada 2-3 hektar kebun dia. Tuan-tuan, sebab apa? Dia anggap tugas dia tu jihad. Ni, dia boleh azan, mari tukar kain wuduk azan, dia balik mandi, datang balik dengan kuliah. Masya Allah, hebat. Hebat. Ini dipanggil jihad. Tuan-tuan, orang macam ni, tugas dia jauh pun dia mari juga. Allah permudah dia, padahal dia pun busy. Dia lagi busy kalau banding dengan kita, kan? Ini tuan-tuan, habis 3 perkara. Yang keempat, kita balik rumah, tanya bini kita, kenapa tak masak? Gas habis. Okey. Kenapa tak masak? Ikan tak ada. Okey. Kenapa tak masak? Malas. KO terus. KO. Kalau bini kata-kata malas, start motor, terus kita pergi kedai Tom Yam makan. Sebab apa? Ini jihad. Ini bukan soal gas habis, gula habis, ikan tak ada. Sifat lama, nama dia malas. Tuan-tuan, baru nampak majlis ilmu ni jihad, kan? Tuan-tuan, azan, bagi laluan pada sahabat kita azan. Alhamdulillah.
as-salah wa bas innaka la. Baik, sidang Jumaah seterusnya, kita tengok yang kedua, ciri ilmu yang kedua, iaitu ilmu itu kebenaran. Ya, tidak ada satu ilmu yang Allah beri itu sesuatu yang tak benar. Orang yang membenar Nabi naik ke langit, nama dia Abu Bakar Siddiq. Dalam keadaan orang-orang Mekah masa tu, orang jahiliah Mekah, kafir Quraisy, semua membohongi Nabi, semua tuduh Nabi. Tuduhan Nabi naik ke langit ialah gila, tak logik. Tuduhan Nabi baca Quran syair. Tuan-tuan, tuduhan Nabi ajak orang nak cari pengaruh. Last kali Nabi dituduh gila, maka dibenarkan oleh Abu Bakar Siddiq dan dibenar oleh sahabat lain. Dalam satu hadis, saya baca akhir hadis, ya, tajuk dia semua sabda Nabi itu benar. Nabi kata apa? Wa qala uktub fawallazi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqa. Kenapa baca ujung ni? Hadis ni panjang. Nabi kata pada seorang sahabat, nama dia tuan-tuan, iaitu Abdullah bin Umar bin As. Dia pernah tulis Nabi bercakap. Maka datang orang kafir tanya, mu tulis apa? Aku tulis Nabi bercakap. Tak payah, Mamat tu bercakap supaya orang lain juga, kan? Maka dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku tulis hakmu bercakap tu, hakmu kata tu, takut lupa. Maka Nabi kata, mu tulislah, apa yang keluar dari mulutku adalah benar belaka. Tuan-tuan, sekarang bukan dari mulut Nabi, dari mulut penceramah, ustaz-ustaz, para ulama, sebab pewaris Nabi. Ni tuan-tuan, semua hak kita dengar hadis ni, dia panggil mutawatir. Nabi bercakap tu bukan seorang dengar, ramai. Hak Nabi cakap tu semua yakin dengan Nabi, percaya dengan Nabi, amanah, ahli syurga. Nabi kata musyurga. Bagaimana ahli syurga ni dia nak merosakkan tiket syurga dia dapat, kan? Dia dapat tiket syurga dah, mahal. Takkan tiket syurga tu nak dipangkah, nak dirosakkan, kan? Dengan pembohongan, tuan-tuan. Itulah ilmu itu, hak dibawa oleh Nabi daripada Quran. Ulama hak kita dengar itu benar. Ilmu itu adalah kebenaran. Benar itu, kebenaran itu duduk di mana? Duduk di ainul yakin. Di mana? Di qada dan qadar. Hak kita belajar yakin pada kiamat, qada qadar, Quran, Nabi, semua di situ. Semua benda melibat keyakinan ada dalam rukun iman, tuan-tuan. Itulah ilmu yang kita belajar ni, tuan-tuan, kan? Jadi jangan kita sampai tak yakin terkeluar pula, tuan-tuan, tak? Sementara kita tengok apa pula Nabi kata tentang harta pula, ya. Ali kata dia harta. Dia kata apa? Ilmu ni dia jaga kita, tuan-tuan. Harta kita jaga dia. Kita kat kampung tu ada tanah tu 13 hektar di kampung tu. Kita pagar cantik, tapi kita tak balik jenguk 5 tahun. Habis roboh pagar kita. Hak patut kita jaga, kan? Tapi ilmu, buku kecil nipis hak kita belajar dulu, nama dia Prokonan. Ingat tak? Dulu orang kampung kalau belajar fardu ain, ada kitab kecil tulis Melayu lama tu, merah, nama dia Prokonan. Semua ilmu ada kat situ.
Tuan-tuan, kan? Tiba-tiba perukunan tu diubah, dimoden balik. Sekarang ada di pasaran. Dulu ayat lama. Maka dia pula jaga kita. Kita buka situ cara solat, cara wuduk, cara macam-macam. Semua ada kan? Itulah ilmu jaga kita, tuan-tuan. Ni, jaga tahu hak mana halal, hak mana haram, hak mana makruh, hak mana harus, hak mana larang, hak mana fadilat, semua ada. Dan kita ini solat berjemaah dan segalanya kerana kita ada ilmu. Kita mari, kita rajin, kita datang, tuan-tuan. Itulah ilmu yang dikata oleh Ali karramallahu wajah. Manakala kita tengok bagaimana pendapat seterusnya, Nabi kata dalam hadis yang kedua, Nabi kata kalau kamu pergi majlis ilmu yang kedua, dia kata janganlah kamu jadi orang takabur. Takabur ni apa, tuan-tuan? Takabur ni tuan-tuan pun tahu, iaitu bangga diri. Kita dengar penceramah tu lekeh, CJ dia rendah, ngaji tak tinggi, kan? Baca kitab lama saja, nipi, bercakap benda bawah-bawah. Apalah kita kata, tak ada guna aku dengar ni ustaz ni. Nak cakap tak sesuai dengan masjid besar. Ingat, cakap hak kecil pun dia ilmu. Masuk beli ilmu, mu jangan takabur, mu jadi tawaduk, rendah diri, rendah hati. Tuan-tuan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawaduk. Nabi ni orang paling tinggi tawaduk, paling hebat dia punya sifat pemalu dia. Tuan-tuan, jadi orang sifat tawaduk, sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi pesan pergi ke dalam majlis ilmu, tak kira di mana, tuan-tuan. Yang ketiga, ilmu itu bersepadu. Dulu kurikulum bersepadu sekolah menengah, kan? Tu ilmu pun sama. Walaupun tajuk dekat timetable dia macam-macam. Fiqh ada, tafsir ada, usuluddin ada, hadis kursi, hadis 40, tajwid, musyafahah, macam-macam. Tapi matlamat dia satu. Dia tak ke sini, dia pergi ke sana, naik jadi gitu. Kan? Satu. Kenapa? Nak meningkatkan ibadah kita. Satulah. Bukan pergi sini, tak ada. Sebab dia bersepadu. Itulah ilmu. Sebab itu katanya Muaz bin Jabal, ilmu ini ialah teman masa sunyi. Masa sunyi. Kita ada buku-buku kat rumah kita tu. Anak tak ada, bini tak ada, semua tak ada. Kan? Kita pun ambil buku baca. Tengok WhatsApp kita baca. Ya, kita baca Quran. Contohnya bulan puasa ni. Pergi restoran tak boleh dah, kan? Duk buat apa? Duduk tadarus Al-Quran. Duk buat apa? Duk zikir. Duk buat apa? Duk solat sunat. Dari mana dapat Quran apa semua tu? Dari belajar. Dari mana faham solat duha, solat syukur, solat taubat, qiyam? Dari belajar. Bukan pakai papa curut. Ini, tuan-tuan, pentingnya kita ni mempertikaikan ilmu. Walau ilmu kita ni tak ada exam, tak ada markah A, B, tuan-tuan, kan? Itu penting ni. Kita dah masuk Rejab yang ke berapa tahun sejarah kita sejak hidup ni. Jadi harap Rejab tahun ni, Syakban tahun ni, Ramadan tahun ni lebih baik pada tahun lepas. Tuan-tuan, kan? Itulah ilmu. Tadi saya kata sebab dia roh ibadah. Baik, sebagai kesimpulan malam ni, insya-Allah kita sambung balik. Apa dia kata? Ilmu itu adalah membentuk kerohanian. Betul. Dengan ilmu tu dalaman kita ni, nama dia khuluq. Al-akhlaq
luaran, khuluq dalaman. Ni innama buistu liutammima makarimal akhlak. Contoh model terbaik. Maka orang ada ilmu, ya, dia contoh kepada orang-orang tak ada ilmu. Tempat dia tanya, tempat dia berkawan, tempat dia bermuamalah dan sebagainya. Dan insya-Allah tuan-tuan, malam ni kita berhenti dulu. InsyaAllah kita sambung balik untuk bulan depan seterusnya. Dan saya ucapkan selamat menghadapi Barik Rejab. Allahumma barik Syaban wa balighna Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Sekian, terima kasih. Wallahu alam. Astagfirullahalazim. Ya Syekh.